Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita baca suratul Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. يا أيها النبي وهي نبي Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila kamu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Wa ahsul iddah, dan hendak kamu hitungkan masa iddah itu dengan betul-betul. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kamu kepada Allah Tuhan kamu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu usir mereka, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan pula masuk, mereka membenarkan masuk, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa tilka hududullahi, itulah dia sempadan-sempadan Allah. Wa man yata'adda hududallahi, sesiapa yang melanggar sempadan-sempadan Allah, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, anda tidak tahu apa yang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan selepas itu urusan yang lain. Surah yang kita baca ini namanya surah At-Talaq. Surah At-Talaq artinya cerai, surah cerai. Bilangan 65 dan mengandungi 12 ayat. Pendek saja surah ini. Namanya suratul Talaq. Suratul Talaq ini juga namanya suratul Nisa As-Sughra, suratul Nisa kecil. Ada suratul Nisa besar dulu, surah yang ketiga dulu, bilangan 1, yang ketiga.
Yang keempat, yang keempat, suratul Fatihah, suratul Baqarah, surah Al-Imran, suratul Nisa. Yang keempat. Surah Talaq ini mempunyai hubungan dengan suratul Nisa dahulu. Suratul Nisa banyak bercakap tentang hal-hal wanita, cakap tentang hal-hal wanita dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kahwin, perkahwinan. Demikian juga surah ini pun menyatakan hal talaq, ini melengkapkan hal perkahwinan. Suratul Talaq ini, suratul Talaq merupakan sebahagian daripada agama. Talaq, cerai. Kahwin, lawannya cerai. Hal nikah cerai. Di dalam surah At-Talaq ini memperkatakan tentang bagaimana seharusnya seorang itu jika nak bercerai, bagaimana, apa prosesnya, bagaimana yang sepatutnya. Perceraian sunnah, perceraian mengikut sunnah Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu nak ceraikan wanita. Ayat ditujukan kepada Nabi, hakikatnya umatnya seluruhnya termasuk di bawah perintah ini. Di dalam Islam ini dia ada ibadat, ada syariat, ada ibadat, ada munakahat. Kalau dia dalam fiqh dia bahagikan fiqh kepada empat. Pertama taharah, suci. Yang kedua ibadat, taharah. Yang kedua ibadat, masuk sembahyang, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga muamalat, jual beli, sewa menyewa, gadai, ini namanya muamalat. Yang keempat jinayah. Jadi taharah, ibadat, munakahat, muamalat, munakahat, jinayah. Itulah pembahagiannya. Jadi ayat yang kita baca ataupun surah yang kita baca ini termasuk di dalam bab munakahat. Hak nikah kahwin di dalam menurut pembahagian ilmu fiqh. Jadi dalam hal ini pertama sekali kita mesti memahami hakikat manusia. Sebelum kita bercakap pasal hak ibadat, hal manusia juga. Manusia diutus ke dunia ini untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan jin wal insa dan manusia melainkan supaya mereka beribadat. Belajar hakikat hal ibadat ini dalam satu bab khas di dalam ilmu fiqh. Kemudian tak hidup juga kita bukan hal ibadat, hal taharah dulu sebelum ibadat, bersuci dulu. Kemudian masuk pulanya hal kaitan dengan ibadat, hal semayang sunat, semayang wajib, masuk waktu sah batal semayang. Kemudian selepas daripada ibadat ini masuk pulanya perkara muamalat ini, kerana tak hidup kita kalau tak ada jual beli. Tak larat juga kita nak makan ubi yang kita tanam saja, kita nak juga yang lain-lain lagi. Jadi perlulah belajar pula bagaimana muamalat, berjual beli, transaksi, bertukar barang, namanya muamalat. Yang ketiga pulanya, tak selesai hidup ini kalau dah buat ibadat pun dah boleh, makan minum pun dah boleh, berjual beli pun boleh, nak kahwin pula. Kahwin dah pula, dah kenyang perut, kahwin. Lepas pada kahwin ini dia berkelahi pula pasal bab harta, namanya pulanya hak jinayah. Jinayah semua ini, jinayah ni hak jinayah, orang kata hudud sekarang ni, hak jinayah, hudud. Padahal dalam Al-Quran ini semua haram halal itu hudud semuanya. Yang halal haram ni tak boleh dicerobohi, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah namanya hudud. Tapi undang-undang jenayah ni dia kata undang-undang hudud. Istilahnya begitulah. Kemudiannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan munakahat ini, kita ataupun syariat ini membahagikan nafsu ini kepada tiga bahagian. Syahwat, namanya as-syahwat.
Selalunya orang sebut nafsu ini nafsu nak kahwin dah. Di dalam agama kita membahagi kepada 3. Pertama sekali nafsu makan. Makan dulu, kalau perut lapar tak mau kahwin dia. Apa perut lapar kenyang, barulah cari mana? Barulah dia cari, tanya. Makan, minum dulu, sebabnya ini untuk hidup dulu, hidup. Kemudiannya yang kedua pula seks. Ini syahwatul jins, seks. Yang ketiga pula keinginan untuk mempunyai kedudukan dia, nak jawatan pula. Jadi ini 3 ni nafsu ni. Nafsu makan untuk kekal hidup, nafsu nak kahwin yang kedua, yang ketiga pula nafsu mahukan kedudukan yang dihormati dalam masyarakat. Al-uluwu fil ardi, dafi'ul uluwi fil ardi. Ketiga-tiga ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya. Nafsu makan, nak makan apa, barang mana yang kita boleh makan, barang mana yang tak boleh makan. Demikian juga nafsu seks. Ini satu jalan keluar daripada manusia memberontak dalam hidup ini, melanggar segala peraturan. Ada lagi satu jalan keluar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya syahwatul jinsi. Jalan keluarnya ialah az-zawaj. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi memperkatakan dengan terperinci sebenarnya peraturan kahwin dan hukum kahwin. Mula-mula sekali Nabi SAW menyatakan, takhayyaru linutafikum fa innal 'irqa dassas. Takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk membiak keturunan kamu, kerana saraf ini halus dia punya perjalanan. Sebelum manusia bercakap tentang jantan, tentang genetik dan berbagai-bagai lagi, banyak lagi perkaranya, Nabi SAW menyebutkan al-'irqa dassas. Dassas ini kau yang tak berbunyi, tak ada suara, tapi dia besar pergerakannya. Dia kata macam itulah. Takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk membiakkan keturunan kamu. Nutaf ini jamak nutfah. Pilihlah untuk benih kamu, yakni untuk kahwinlah. Fa innal 'irqa dassas. Kemudiannya Nabi SAW nyatakan juga, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfat bidzatid dini taribat yada. Biasanya wanita ini dipilih kerana 4 perkara, dan ini memilih kerana 4 perkara ini tidak ada halangan di dalam Islam. Hartanya, rupa parasnya, keturunannya, dan yang keempat agamanya yang keempat. Kemudian fasfar bidzatid dini taribat yada, pilihlah yang mempunyai agama, rugi jika tidak pilih yang beragama. Ini semuanya diharuskan bagi manusia memilih wanita, isteri kerana ada harta dia, kerana gaji dia besar. Kita gaji, kita pilih isteri yang gajinya mahal. Kedudukan pun mahal jugalah bila pilih orang makan gaji. Yang kedua pula, kerana harta dia, kerana keturunan dia. Tapi jangan lupa agama boleh mengimbangi rupa parasnya, harta bendanya, keturunannya. Agama yang boleh mengimbangi semuanya itu. Kemudiannya di dalam surah Ar-Rum, ayat ni selalu orang tulis dalam kad kahwin, kad jemputan kahwin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Bukan. Wa min ayatihi, antara tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kamu daripada pasangan, daripada bangsa dan jenis kamu sendiri, daripada bangsa dan jenis kamu sendiri. Ayat memulakan dengan firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat wa min ayatihi ini jika kita tandingkan dengan yang lain pula. Wa min ayatihi al-lail wan nahar. Antara tanda-tanda kebesaran Allah ini malam dan siang. Antara tanda-tanda kebesaran Allah ini ialah matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wa min ayatihi asy-syamsu wal qamaru wa min ayatihi banyak. Artinya perkahwinan ini satu perkara yang besar. Sebesar mana? Sebesar langit bumi, sebesar bukit, sebesar laut, sebesar ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Sebesar itu kita nampaknya seorang lelaki, seorang perempuan, hari dia kahwin itu ada buat nyemputan, ramai orang datang, rupa-rupanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang hidup. Tak ada isteri rupanya tak tenang hidup. Dia hidup merayau-rayau, apa dia cari, kata tak tahu apa dia cari, tak tahu pasal apa dia cari isteri. Dia cari isteri, litaskunu ilaiha, dapat isteri dia duduk diam dalam bilik. Ada kerja lah tu diam saja. Litaskunu ilaiha. Kemudiannya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan pula pasangan ini ada mawaddah dan rahmah. Ini satu perkara yang mendalam pengertiannya. Mawaddah, kasih sayang. Ini yang mengikat di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Sebab ada mawaddah. Kalau tak ada mawaddah ni, tak ada mawaddah, sekejap saja dia mereka dah 3 hari dia lari lah. Dia lari jemung. Sebabnya perangai lain, mak bapak dia lain, dia minta pula barang-barang macam-macam pula, jemung. Tapi diikat oleh namanya mawaddah, hati dengan hati yang mengikat. Bukan makan minum, bukan rupa paras lagi. Dulu cari rupa paras, bila sudah kahwin ni dah tak ada dah, tak sebesar mana lah. Cara cantik rupa paras tu tak banyak. Demikian juga harta dan sebagainya. Ini walaupun mawaddah itu penting, tetapi yang mengikat mawaddah itu 2-3 perkara, 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yang mengimbangi kedudukan sesuatu pasangan itu dengan sebab adanya agama. Satu lagi, warahmah dan rahmah. Mawaddah lain, rahmah lain. Kasih sayang lain, kasihan belas lain pula. Rahmah, kasihan belas. Kadang-kadang satu pasangan itu waktu muda ada kasih sayang, tapi dah sama tua ni tak ada kasih sayang lagi. Sebab apa? Tidur pun masing-masing, tidur masing-masing, tidur cari bilik seorang-seorang, tak mau lagi tidur sekali. Sebab apa? Dah tua. Tapi kalau muda-muda dulu, tak apa lah awak masuk bilik, tak apa. Adalah tanyaannya, sebab keinginannya itu, mawaddahnya itu tinggi kedudukannya, tinggi caranya. Tapi bila sampai kepada peringkat rahmah, kalau tak ada rahmah, mawaddah dah habis, waktu tua-tua habis kita, habis. Tapi rahmah, kadang-kadang seorang suami apabila tua, kasih sayang tak ada, mawaddah tak ada, tapi rahmah masih ada. Rahmah masih ada. Suami dah tua dah, kadang-kadang dia banyak bergantung pada isteri. Kalau isteri ni rasa jemu, dia tinggal dah pada waktu tua. Dia tinggal dah, mulut banyak bercakap, tapi buah najis dalam kain. Kita katalah macam itulah. Kalau tidak ada kerana rahmah, isteri dah tak tolong. Tetapi ramai para suami, isterinya kasih sayang kepada suaminya, walaupun sudah tua, walaupun hajat-hajat lain sudah tidak ada, tapi kasihan. Demikian juga sebaliknya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam ayat itu bahawa pengikat di antara pasangan ini 2 perkara. Sama ada rahmah dan kasih sayang, dua-dua, ataupun kasih sayang, mawaddah dan rahmah, ataupun salah satu daripadanya.
Kalau tak ada kedua-dua ni, maka tak adalah pasangan itu. Kadang-kadang kita dapat dia pada dalam usia yang sudah lanjut tu, dia boleh bercerai pasal tak ada rahmah. Tak ada rahmah. Siapa yang ada rahmah? Yang ada rahmah ini isteri yang dalam perjalanan hidup lebih lama. Tapi kalau dah anak masa tua dah kahwin, rahmah itu boleh jadi tak ada mawaddah, tak ada rahmah, maka kedudukan rumah tangga hancur. Sebab apa? Sebab rahmah itu sendiri yang mengikatkannya. Balik kita pergi kepada ayat yang kita baca ini, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Bila kamu nak bercerai, talaqtumun nisa, bila kamu nak bercerai ini apa hukumnya? Hukumnya harus, tetapi paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala antara perkara yang harus. Dikatakan dalam hadis, tapi hadis ini tak sahih. Walaupun orang selalu, kitab-kitab pun selalu menyebutkannya, iaitu abghadul halali ilallahi at-talaq. Abghadul halali ilallahi, paling dimurkai Allah antara perkara yang halal itulah talaq. Talaq ini walaupun halal, tapi Allah tak suka. Fa inna talaqa yahtazzu 'arsyur rahman. Talak boleh menggetarkan, menggoyangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beratnya talak ini. Talak Tuhan tak suka, tapi tiada jalan keluar. Kalau pasangan hidup itu tidak bahagia, selalu bertengkar, dia boleh membawa kepada perkara yang lebih besar. Jalan keluarnya bercerai lah, buat apa lagi? Kalau hidup tak bahagia, tidak ada kasih sayang. Sebab tak ada kasih sayang ni, barangkali titik-titik pertemuan tidak ada dalam asas-asas perkahwinan yang dipilih dahulu, iaitulah kerana hartanya, agamanya, kedudukannya, rupa parasnya, ini semuanya tak ada. Maka ikatan perkahwinan itu tidak bahagia dan menyebabkan perlunya talaq. Wahai Nabi, jika kamu ingin cerai wanita, isteri Nabi ramai isteri Nabi yang sedang dalam pinangan pun ada, tak sempat kahwin pun ada. Jadi kalau nak bilang semua sekali, yang sempat kahwin dan tak sempat kahwin, belah-belah lah, ada 15 pun ada, yang susah katanya 15. Pasal apa? Tidak ramai rawi yang menyatakan berapa bilangan isteri Nabi, berapa bilangannya, kerana ramai sangat. Seorang bapa ke anak, datuk ke, dia tak ingat nama cucu dia, pasal cucu dia ramai sangat. Berapa? 40 cucu, 40, tak ingat dah nama. Dia panggil akak gitu je, akak, adik, nama tak tahu. Jadi bila isteri ni bila ramai sangat pun orang tak tahu juga. Tambah pula Nabi SAW ada yang dikahwini itu bukan kerana nafsu, tetapi kerana strategi untuk membina negara. Nabi memilih daripada anak rakan-rakan, anak kawannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerana ini orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan kedudukan Nabi sebagai Rasul, sebagai pemimpin lebih teguh bila hubungan itu dengan keluarga yang mempunyai kedudukan yang kukuh di dalam masyarakat. Jadi apabila kamu ingin menceraikan wanita, Nabi dan bukan Nabi pun tertakluk kepada hukum ini. Hukumnya fatalliquhunna li'iddatihinna, cerailah mereka kerana iddah mereka. Macam mana kerana iddah mereka? Pertama sekali nak sebutnya di sini, Nabi ada cerai ke isteri-isteri dia? Tak ada. Sebab Nabi bila nak cerai, dia akan tanya dulu nak cerai ke. Dia kata tak mahu nak duduk dengan Nabi, bersama-sama Nabi sampai bila-bila pun. Jadi nak cerai macam mana? Pasal ada semuanya sayangkan Nabi. Cumanya kalau bolehnya nak milik seorang je. Aisyah katanya suami dia seorang je.
tak ada lagi menjadi suami orang lain, itu saja. Tapi kalau terpaksa katanya Nabi beri pilihan, maka Aisyah sama sekali tidak memilih untuk berpisah dengan Nabi SAW. Kemudian yang ayat ini menyatakanlah cerailah mereka li'iddatihinna, kerana iddah mereka. Iddah ni dia ada iddah quru itu maknanya haid. Wal mutallaqatu dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai itu hendaklah iddah mereka 3 quru. 3 quru. Jadi bermulanya iddah itulah tempoh masa cerai di sini. Kemudian quru ini dalam bahasa Arab ada 2 makna. Ada 2 makna. Pertama haid, yang kedua suci. Jadi kalau begitunya, kalau dengan makna haid, fatalliquhunna li'iddatihinna, cerailah mereka pada waktu iddah mereka boleh mula. Iddah mereka boleh mula. Jadi iddah mereka boleh mula, iddah quru dengan makna haid, 3 kali haid selesai iddah mereka. 3 kali haid. Jadi kalau begitu bagaimana? Cerai ketika mereka boleh mula iddah mereka terus. Boleh mula terus. Jadi boleh mula terus itu maknanya apa hikmatnya? Hikmatnya supaya cepat habis iddah dan dia bebas hidup. Bebas hidup selepas itu nak kahwin dengan siapa, dia selesai iddah dengan cepat. Ataupun mula iddah itu dengan suci. Iddah kemudian bermula suci. Di situ suci yang tiada hubungan seks, tiada hubungan, tiada jima' padanya. Jadi bermula 3 kali suci, bila 3 kali iddah namanya. Oleh kerana bahasa ini, bahasa Arab itu mempunyai 2 makna, maka ulama kita pun berbeza pandangan. Berbeza. Imam Syafi'i kata 3 quru 3 kali haid. Lain-lain mazhab kata 3 kali suci. 3 kali suci. Bezanya besar. Bezanya iaitu 1 bulan. Lebih kurangnya tentulah boleh membawa kepada perbezaan 1 bulan lewat daripada tempoh seorang wanita yang dicerai menjalani tempoh iddah mereka 1 bulan. Kalau boleh jadi begitu. Jadi pilihlah mana-mana yang lebih mudah bagi wanita untuk menamatkan iddah mereka. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, dan kiralah iddah. Jangan tak kira iddah berapa, tanya habis iddah dah tak tahu iddah. Isteri kau dah habis iddah dah, datang dah tak tahu. Oh, itu tak boleh lah. Macam mana awak bercerai tak tahu iddah isteri bila-bila? Artinya senang bagi suami untuk mengetahui bila tempoh iddah mereka, dan di situ perceraian nak dimulakan. Seterusnya wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum, kita akan sambung besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.